Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Kita dah cuti seminggu. Seronok lah cuti. Bagaimana cuti-cuti ni? Duduk rumah je. Serius lah. Orang semua ke sungai dah. Di sungai ramai orang kan. Tak apa. Okey, baik. Macam biasalah. Kita minggu ni dah start kelas. Okey. Sebelum kita mulakan kelas, macam biasa, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, baik. Macam biasalah, seorang pelajar wakil untuk baca doa. Boleh? Siapa? Bapak Imam. Syazwan. Mana Syazwan? Baca doa. Syazwan ada? Lama dah menghilang ni. Tengok sikit siapa ada. Abdul Syahril. Boleh Abdul Syahril? Baca doa belajar. Anil Zafri. Doa belajar betul nak baca. Okey, volunteer ada perempuan? Nasrin Ifah. Boleh Nasrin Ifah? Boleh. Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina fitnataka wa ishif alaina husaira atika ya arhamar-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari Nasrin Ifah. Okey, baik. Boleh dengar tak suara saya jelas tak? Jelas. Okey, terima kasih. Jelas. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak pertontonkan video kepada kamu semua. Okey.
Syah nak minta ampun ke Abah. Kalau ada salah silap apa-apa. Apakah hanya pagi-pagi udah minta gula ni? Alah, setahun sekali dia minta gula. Kamu tu apakah muka mata apa tu? Tak apa. Esok telefon dulu. Syah, Abah bangga berbenar dengan Syah. Mati, ada anak kamu tu tak balik lah ya. Nampak gayanya macam tu le. Syasha, Serupa juga. apa ke benda tu? Gula. Kamu yang nak kan? Dah tak tahu ni tak. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Ini sungguh ciptaan Tuhan. Abah, okey ke tu? Abah makan apa tu? Adalah kawan abang yang bagi. Cuba teka. Hai Syasha. Mati. Alah, Syasha rindu masakan mati ya. Macam kamu tengok ni macam-macam ada. Oh, sedapnya. Assalamualaikum, Mak. Meriahnya. Mak dah dapat dah bungkusan yang Fazli hantar tu. Dapat. Ni ada. Sanitizer ada, tepung muka, baju baru pun ada. Fazli, gula ada tak? Gula. Malam tak lagi sunyi, kembali berseri lagi. Macam mana video tadi? Okey. Oh, koma. Selamat Hari Raya. Video selamat Hari Raya. Tapi itulah, kita raya sudah 2 tahun dah. Tak beraya kampung. Dan okey, baik. Agak-agak siapa yang tahu apa tajuk kita pada hari ini yang berkait dengan video yang saya nak tunjukkan tadi? Ada sesiapa boleh bagi tahu? Hello, ada ke tak? Santuni jiranmu. Oh, bagus. Santuni jiranmu. Okey, bagus dia Farisha. Terima kasih. Okey, betul. Kita punya tajuk hari ni santuni jiranmu.
jiranku silap. Okay, muka surat 205. Okay, betul. Bagus. Right. Yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Okay, buku teks pada muka surat 205 sehingga 210. Okay, 205 hingga 210. Okay, baik. Kita mulakan kelas kita. Okay. Okay, maksud jiran. Boleh nampak tak semua? Jelas tak? Nampak Ustaz. Jelas. Okay, bagus. Jelas. Okay, nice. Okay, seorang baca. Dah lama tak baca seminggu dah tak baca. Putri Nur Yasmin. Okay, dipersilakan. Maksud jiran pada bahasa orang yang berada di sekeliling. Istilah orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Okey, terima kasih Yasmin. Okey, maksud jiran dari segi bahasa, orang yang berada di sekeliling kita. Kita tengoklah siapa jiran kita, sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, kanan kiri kita kan. Itu semua jiran-jiran kita. Dari segi istilah pula, orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 rumah dari setiap penjuru. Maksudnya apa? Depan kita, depan rumah kita ada 40 buah rumah. Itulah semua jiran kita. Belah kanan kita pun macam tu juga, 40 buah rumah. Itu semua jiran kita. Di setiap penjuru, maksud di setiap penjuru bukan hanya depan, belakang, kanan dan kiri saja, tapi di belah tenggara kan, barat daya, laut selatan, semua itulah kan. Di setiap penjuru tu, itulah jiran kita. 40 buah rumah. Kalau 40 buah rumah di bahagian tenggara, tenggara tu semua jiran kita. Yang kita tahu sebelah rumah aja. Kan? Yang kita tahu jiran kita, bila kata jiran, sebelah rumah saja. Itulah masalah kita. Tapi dari segi istilah, inilah dia 40 buah rumah. Macam kita ada kat tengah-tengah kan. Tengah-tengah taman. Okey, boleh dikatakan sekeliling kita, itulah jiran-jiran kita. Okey, dah faham Okey, next. Adab berjiran. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Saya tak sempat dia tengok. Okey. Okey, siapa nak baca? Ui. Siapa nak baca? Dia Farisha. Okey, silakan dia. Melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Rasulullah SAW meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak air di dalam rumah. Rasulullah SAW menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Rasulullah SAW meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Okey, terima kasih dia Farisha. Okey, baik. Adab berjiran, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Rasulullah bukan saja mementingkan agama dari segi sahabat, sahabat-sahabat baginda, bukan hanya sahabat yang rapat dengan baginda, tapi setiap jiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi satu amalan. Okey, apa yang pertama, melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Baginda ni walaupun ada orang yang bukan Islam, baginda tetap melayani dengan baik. Kita pernah dengar kan satu kisah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni seorang orang tua, orang tua yang meminta sedekah, yang menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu baginda datang kepada dia, Rasulullah bagi makan kepada dia, suap makanan pada dia, tapi sambil tu dia menghina. Orang peminta sedekah tu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah menyantuninya. Rasulullah buat baik juga, suap juga makanan, dan Rasulullah tersenyum saja melihat orang tua itu, kan. Tapi bila Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menggantikan tempat Rasulullah, yang datang kepada orang tua itu tadi dan bagi makan. Bila bagi makan, cara suapan tu tak sama. Tak sama dengan cara suapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya, orang tua itu tanya, ini bukan orang yang selalu suap aku ni. Pergi mana orang yang suap aku selama ni? Maka jawab baginda Rasulullah, jawab Abu Bakar Siddiq, itulah baginda Rasulullah dan baginda telah pun wafat. Sedih orang tua itu bukan Islam, dan setelah itu orang tua itu masuk Islam. Ini akhlak Rasulullah, melayan jiran, melayan siapa-siapa saja, okay? Walaupun dia bukan Islam. Okey, seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Okey, saya dahulu pernah mengikut jemaah tabligh. Pernah dengar jemaah tabligh? Yang ketuk pintu rumah kita, ajak pergi ke surau, ajak pergi masjid. Pernah dengar tak? Pernah. Kan? Okay, jemaah tabligh ni dia ikut sebiji macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Cara Rasulullah. Dan bila ketuk pintu tu nak ajak orang tu beri salam, Assalamualaikum, dia tidak berdiri di hadapan betul-betul pintu. Tak. Dia berdiri di sisi pintu, di tepi pintu. Nanti apabila orang buka pintu tu, kan, tuan rumah buka pintu tu, tak nampaklah di dalam rumah, suasana di dalam rumah bersepah ke, mungkin ada adik-beradik kita yang tidak menutup aurat ke, kan. Tak. Bila orang jemaah tabligh ni duduk di sisi, kan, kita takkan nampak lah dalam rumah tu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tabligh ni ikut cara baginda Rasulullah ketika mereka semua ini mengetuk pintu rumah, mengajak melakukan kebaikan, amal ibadah di surau ataupun di masjid. Okey, baik. Seterusnya, Rasulullah menyuruh Abu Dzar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Ini dia. Rasulullah meminta sahabat untuk banyakkan kuah, kan. Waktu nak masak tu biar banyak supaya jiran-jiran mampu dapat menikmati sekali juadah makanan yang disediakan. Ini jiwa Rasulullah, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan memikirkan tentang sahabat-sahabatnya, jiran-jiran baginda Rasulullah. Okey, baik. Seterusnya, Rasulullah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Rasulullah minta supaya jiran ni beri keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Okey, maksudnya baginda Rasulullah ini meminta kepada jiran kalau ada jual beli, okey, biarlah Rasulullah itu yang menawarkan jualan itu terlebih dahulu. Boleh faham, kan? Okey, baik. Seterusnya, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Kita ada jiran, bagilah hadiah ke ataupun bekal makanan ke, kan. Selalu kalau kita jiran, kita hantar makanan. Mak kita masak lebih, kita hantar dekat rumah jiran. Ini ada masakan daripada mak lebih, mak suruh bagi, kan. Kita bagi kat jiran. Itu akan mengeratkan hubungan di antara hubungan kerjiranan lah.
Okay. Bila kita beri hadiah makanan kepada jiran. Kalau ada sambutan majlis-majlis perkahwinan ke, majlis birthday ke kan, kita pergi. Pastikan dijemput lah kan. Selalunya akan dijemput. Kalau jiran-jiran ni akan dijemput. Bila dijemput tu kita memenuhi jemputan itu dan kita hadir, bawalah hadiah ke kan, buah tangan ke. Okay. Baik, seterusnya kita lihat page yang seterusnya. Okey, seorang baca. Putri Nur Yasmin lagi. Bagus. Okey, sila. Kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Menggembirakan jiran dan ucapkan tahniah apabila menerima nikmat. Berbuat baik dan tidak menyakiti. Menjaga harta benda dan minta izin jika hendak menggunakan. Tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Menghormati antara satu sama lain. Berbicara mengikut keperluan. Memastikan jiran selesa dan aman. Okey, terima kasih Putri. Bagus Putri, semangat. Yang lain ni ramai dah. Dan alhamdulillah lah, tahniah. Ini semua si Ustazah call masing-masing yang tak masuk ni. Dah cuti seminggu, takkan tak puas lagi kan. Kita nanti masuk ke sekolah? Tak kan? Tak jumpa lah kita ya. Tak apalah, jumpa kat sini je lah. Okey, baik. Okey, yang pertama mengembira. Okey, kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Apa perkara yang wajib untuk kita mengamalkan apabila kita hidup berjiran ini? Yang pertama, mengembirakan jiran dan ucapkan tahniah apabila menerima nikmat. Kalau jiran kita, kawan kita di sebelah rumah kan, kawan kita di jiran kita ni bila berjaya satu-satu benda tu, kita pergilah ucapkan tahniah kan. Contoh anaknya, kawan kita lah, anak dia tu berjaya dalam peperiksaan, kita pergilah ucap tahniah. Tahniah makcik, anak makcik berjaya sekian kan. Kita ucapkan tahniah apabila mereka menerima nikmat. Okey. Yang kedua, berbuat baik dan tidak menyakiti. Kita bila dah hidup berjiran ni, kita hidup dengan masyarakat. Kita ni hidup dengan masyarakat, jadi kita buat baik dengan masyarakat, buat baik dengan jiran dan tidak menyakiti, tidak ada permusuhan. Macam dalam video tadi kan, bila makcik itu minta patam gula, bertahun-tahun baru nak bagi. Kan, padahal bukan susah apa, berapalah sangat gula tu kan. Kalau buat baik akan dibalaslah baik. Tak kisahlah jiran kita ke siapa-siapa saja, bila kita buat baik akan dibalas baik. Dan jangan menyakiti. Okey, jangan menyakiti. Okey, seterusnya yang ketiga, menjaga harta benda dan minta izin jika hendak menggunakannya. Kalau nak pinjam barang ke apa kan, kita minta izin lah. Minta izin kan, kita minta izin kepada jiran kita kalau kita nak nak pinjam dia punya barang ke apa kan, ataupun kita nak ambil buah kan, kat depan rumah dia ada pokok apa, mangga, pokok pelam kan. Kita nak ambil, kita minta izin dulu. Boleh tak saya nak beberapa biji kan. Dia dah besar kan, ada rambutan ke apa, pokok pun dah besar, dah banyak buah kan. Minta izin lah sebelum nak ambil. Jangan kita ambil saja. Itu hak milik jiran kita, tanah dia. Tapi kalau pokok tu daripada tanah kita, tak ada masalah. Okay, baik. Seterusnya, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Jiran kaya, tengok kereta mewah, motor canggih kan, motor besar semua, kita pun nak ada macam tu kan. Jiran kita semua comel-comel, cantik-cantik, handsome-handsome, kita nak juga macam tu. Itu kelebihan dia, kelebihan yang Allah kurniakan pada dia.
Dan kita jangan cemburu, hasad dengki. Nak duk tabur asid kat wajah dia lah supaya muka dia jadi cacat kan, tak boleh lah kan. Kita besar, kita nak pancitkan tayar, jangan. Okay, walaupun kita ada gaduh dengan jiran, kita buat baik kan, balas balik dengan kebaikan. Okay. Yang seterusnya, menghormati antara satu sama lain. Samalah kan, kita menghormati di antara kita punya jiran. Hormat. Yang tua kita hormat, yang muda kita sayangi. Okay. Seterusnya, berbicara mengikut keperluan. Ini selalulah orang duk mengumpat kan. Jiran ni mengumpat jiran sana. Duk mengumpat berdua, jiran sana terasa, jiran sana terasa. Ini bukan perkara yang satu keperluan kan. Kita nak berbicara, biar berbicara mengikut keperluan kita, keperluan jiran-jiran kita kan. Cerita benda yang baik. Kalau nak ngumpatlah benda yang baik kan. Jangan duk fitnah orang, kata jiran ni anak ada tak apa-apa lah, tak berjaya, gagal SPM, gagal PT3 apa semua kan. Jangan. Okay. Bahkan kita pergi cakap benda-benda yang baik kan. Okay, baik. Sebenarnya memastikan jiran selesa dan aman. Jangan buat bising kan. Nak gaduh kat rumah, jangan terlalu kuat sampai mengganggu jiran. No. Okay. Kita biarkan jiran kita tu rasa selesa. Nak karaoke dalam rumah sekalipun, jangan duk jerit-jerit sampai kacau jiran kita kan. Tak nak bagi mereka ni mengganggu. Lagi-lagi jiran yang sebelah rumah lah. Kalau jiran yang 40 buah rumah kat depan tu, maybe lah tak dengar kita melalak kan. Tapi jiran yang sebelah rumah, depan rumah kita, selang satu rumah ke apa, boleh dengar kan. Jadi kita jangan mengganggu keamanan dan keselesaan mereka. Okey, itu kewajipan sebagai kita untuk hidup berjiran. Kalau tak nak macam tu, carilah rumah yang jauh daripada jiran. Cari rumah seorang-seorang, satu-satu duduk. Family kita je lah duduk situ. Melalak lah suka hati kita, nak bergaduh-gaduh lah kan. Tapi bila dah hidup berjiran kan, rumah sebelah-sebelah ada jiran apa semua, kita kena amalkan kewajipan berjiran ini. Okay, baik, seterusnya. Hikmah mengamalkan adab berjiran. Boleh nampak tak? Kalau tak nampak, boleh tengok dekat buku teks. Okay. Alright. Who's next? Siapa nak baca? Ya, boleh tak Ustaz? Silakan Fasha dan ya. Hikmah mengamalkan adab berjiran. Hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Maruah diri dan keluarga terjaga kerana tiada sifat bersangka buruk antara jiran. Kemungkaran mudah dicegah dengan menggunakan hubungan silaturahim antara jiran. Sentiasa berasa selamat kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu kerana saling hormat, menghormati dan menjaga adab berjiran. Okey, terima kasih Fasha dan ya. Okey, baik. Saya nak tengok macam ada muka-muka baru lah dalam ni. Bila gabung kan, kelas kita gabung kan, 2 cyber dengan 2 bios. Nampak macam ramai sikit. Saya nampak raja. Ampun tuanku. Okey, baik. Hikmah mengamalkan adab berjiran. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Bila kita dah hidup berjiran, kita amalkan apa yang perlu dilakukan, tanggungjawab sebagai jiran kita dah buat, kita dah amal, maka inilah yang kita akan dapat. Hidup jiran kita, hidup kita aman damai. Okay? Sebab apa? Sebab kita dah mengamalkan tanggungjawab sebagai jiran. Kita menjaga hubungan kejiranan. Macam perbuatan tadi itulah apa yang wajib yang sebelum ni kita terangkan kan.
Bila kita dah amalkan perkara itu, inilah yang kita akan dapat. Hidup kita akan damai, orang tak ganggu kita, jiran pun buat baik pada kita, dan kita pun tak ganggu jiran, kita pun tak buat masalah dengan jiran. Tapi zaman sekarang ni, kalau kita lihat, kebanyakannya jiran sama sendiri pun gaduh. Dulu waktu saya kecil-kecil tu, kan, jiran jauh mana pun kita boleh kenal, kita kenal. Tapi sekarang kadang-kadang sebelah rumah, depan rumah pun kadang kita tak kenal. Sebab apa? Sebab tak ada hidup berjiran. Beza zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kan, kalau kita tengok lah, kalau kita perasan, yang muda-muda ni mungkin tak perasan sebab kamu semua hidup zaman kemodenan, kan, tak hidup berjiran. Hidup berjiran tapi kadang-kadang tu tak terlalu, kan, tak terlalu mengamalkan tanggungjawab. Kadang jiran depan rumah pun kita tak sedar, siapa ni, tak kenal pun, rupa-rupanya jiran depan rumah. Ustazah kata, betul tu Ustaz. Ustazah kenal semua rakan-rakan sekampung. Nampak? Orang dahulu, orang dulu-dulu semua dah kenal. Jauh mana pun jiran tu kenal. Macam tak jauh lah, macam saya kat kawasan-kawasan ni. Saya hidup dekat Kuala Kubu ni, daripada saya dalam kandungan lagi, mengandung lagi. Saya lahir, saya membesar dekat sini, dah 20 lebih saya hidup dekat KKB ni. Jiran-jiran saya ramai ada yang pindah, kan. Ayah saya kerja polis, jadi kami duduk di Matap Polis. Jadi siapa-siapa yang pencen akan keluar lah daripada Matap ni. Daripada awal sampailah pencen, memang seronok lah kalau zaman dulu ni. Tapi sekarang orang baru masuk pun kita dah tak kenal. Orang yang baru pindah kita tak kenal. Walaupun jiran sebelah rumah, tak pernah nampak pun anak dia, tak pernah nampak pun siapa dia, tak pernah keluar rumah. Itu zaman sekarang, sampai kita tak kenal. Beza dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, ya Allah, seronok benar. Main bola lah, apa benda semua lah, kan, semua main. Kalau ada majlis-majlis perayaan, itu semua kita orang buat, kan. Sambut birthday, of course, baling tepung, baling telur, semua kami hadap. Seronok. Artis-artis dijemput kalau buat hari perayaan. Jadi benda tu akan mengeratkan hubungan kita. Beza dengan zaman sekarang, sangat beza. Saya nampak itu. Kalau ada jiran depan rumah, memang kita kadang-kadang tak kenal pun. Jangan jadi macam tu. Kalau jiran kita tak nak keluar rumah, kan, kita pergilah kunjung rumah dia, ziarah menzarahi, kan. Ziarah, tahu musim Covid, maksud saya Covid dah reda sikit tu, kita bolehlah datang ziarah. Jiran depan rumah pun, kan, sebelah rumah kiri kanan, kan, datanglah ziarah, kenal mengenali. Okey. Seterusnya, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tiada sifat bersangka buruk antara jiran. Ini dia. Bila kita sangka baik dengan jiran, maruah diri kita, maruah jiran kita akan terjaga. Dan nampak jiran macam ni, kita tak bersangka buruk. Kita pergi tanya dia, kenapa jadi macam ni, dan kenapa jiran, kenapa hidup dia macam ni, dan kenapa bergaduh. Kita tanya. Jangan kita pula masuk campur, join gaduh sekali. Kita damaikan. Kalau ada pergaduhan di antara jiran dengan jiran, kita damaikan. Kita jadi seorang yang pendamai. Mendamaikan di antara sebelah pihak. Okey. Kemudian kemungkaran mudah dicegah dengan menggunakan hubungan silaturahim antara jiran. Keburukan akan dapat dicegah ialah bila kita dah jaga kejiranan, tanggungjawab kita. Kita nampak benda-benda yang buruk, kita akan bantu dia, kan. Kita bagi makanan, kita bagi hadiah, itu kan akan mengeratkan hubungan silaturahim antara jiran. Kalau dululah, kalau orang-orang dulu ni, kalau masak je, mesti akan ada bagi jiran. Paling tidak pun sebelah rumah tu akan dapat makanan yang kita, yang mak ayah kita masak, kan. Confirm punya. Ada lebih, kita bagi. Kadang-kadang jiran balas balik.
Itulah sifat supaya kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Kadang-kadang tu rumah kosong kan, rumah jiran kosong, dia pula keluar rumah balik kampung tak bagi tahu kan. Kita tanggungjawab sebagai seorang jiran, kita sambil tu tengoklah rumah dia, tengok-tengokkan rumah dia kan. Lagi-lagi kawasan luar, kawasan yang terbuka, taman-taman yang terbuka. Zaman sekarang ini semua nak masuk rompak lah apa semua kan. Jadi kita tolong tengokkan, walaupun jiran kita tak minta tolong, tapi kita sebagai jiran, tanggungjawab kita sebagai seorang jiran, kita tolong tengok-tengok ke rumah dia. Kalau macam ada benda yang mencurigakan, kita call terus tanya tanya jiran kita, pergi mana ni, tak ada rumah. Dia kata pergi balik kampung seminggu kata kan, ada emergency kampung katakanlah. Kita tengok kan, kalau ada macam ada orang masuk pecah-pecah masuk rumah ke, kita ambil tindakan untuk bantu jiran kita kan. Okey, baik, seterusnya, sentiasa berasa selamat kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Ini dia, bila dah ialah masing-masing dah jalankan tanggungjawab, hormat orang tua, hormat orang muda, semua yang kita amalkan, aman, sejahtera, selamatlah kita punya taman perumahan kita, jiran-jiran kita apa semua seronok lah kan. Saling jaga menjaga. Okey, baik, seterusnya, melahirkan masyarakat yang bersatu padu kerana saling hormat menghormati dan menjaga adab berjiran. Akan lahirlah satu masyarakat yang baik. Yang saya nampak sekarang kan, kalau dekat KKB, saya tak tahu lah tempat-tempat lain, ampau pecah. Di antaranya yang kuat lagi mengamalkan kejiranan ni. Ada yang siapa-siapa duduk dekat ampau pecah tak? Ada tak? Yang duduk sekitar ampau pecah kan. Mereka ni, kalau saya tengok lah setakat ini lah, saya tak tahu lah, mungkin ada taman-taman lain pun mengamalkan perkara yang sama. Mereka ni kalau ada Halimatus Sa'diyah kan, kalau tengok kan jiran-jiran mereka masih lagi kuat dengan sifat kejiranan mereka. Kalau ada kenduri tu kan, saya ada kawan saya yang duduk di ampau pecah, kalau kenduri, nak buat kenduri, okey, satu rumah ni masak lauk ni, rumah sebelah masak lauk sebelah kan, yang rumah depan masak lauk lain, yang ni masak lauk lain. Lepas tu nanti sediakan satu kemah, buat makan kat situ, makan-makan. Betul tak Halimatun kan? Kalau hari raya macam tu juga, yang ni buat kuih yang ni, yang ni buat kuih yang itu. Nanti buatlah my open house. Open house sediakan kemah kan, makanan semua jiran-jiran orang kata sponsor kan, yang ini bagi ini, masih mengamalkan. Bagus kan. Kita, kalau saya punya tempat tak berlaku lah macam tu. Dulu berlaku, tapi sekarang kurang kan. Sekarang ni masak kat rumah, okey, ada lebih kita bagi jiran, macam tu je lah. Tapi kalau dahulu memang ada juga macam tu. Kau Jah, kau masak lauk ikan kari kan, yang ni yelah mah, aku masak rendang, contoh macam tu. Bila saling masak-masak, okey, nanti berkumpul makan sesama lauk. Itu kami dulu berjiran gitu. Okey, baik, seterusnya, aktiviti rujuk buku teks muka surat 209. Okey, baik, 209. Alamak, saya tak ada buku teks pula. Tak apa, ni kita skip, nanti kita ni. Habis dah? Habis dah ke? Okey, saya nak buat peta buih, okay, tentang akibat jika tidak beradab dengan jiran. Rasanya kat buku teks pun ada. Nanti buat peta buih. Peta buih tahu peta buih macam mana? Saya nak tunjuk contoh pun. Peta buih.
Rasa tahu kan semua bertabuih macam mana? Tahu. Okay, good. Tahu. Kita buat bertabuih berkaitan dengan akibat jika tidak beradab dengan jiran. Muka surat 209. Okay, sekejap. Saya nak tengok. Nanti saya bagi link untuk buat tugasan lah, macam quiz. Okey, kewajipan berjalan. Sekejap saya tengok buku teks sekejap. Okey, nanti macam biasa buat bertabuih. Okey, tentang akibat jika tidak beradab dengan jiran. Rasa buku teks ada kan? 209. Nak mati kat mana? Okey. Akibat ni confirm lah. Benda-benda yang tak baik. Bila kita tak amalkan, benda tu ada satu benda yang tidak baik. Apa akibat dia? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Okey, baik. Saya akan bagi link untuk kita buat latihan lah. Okey, buat latihan. Sekejap lah. Lambat internet saya. Sekejap. Cuti ni ada yang berjalan jauh ke? Sembang-sembang sikit. Pergi taman je, Ustaz. Pergi taman je. Taman depan rumah. Taman Tugu je. Taman lah ya. Okey, sekejap. Okey, saya bagi link. Okey, tu ada latihan situ. Okey, saya nak kamu jawab lah. Pastikan habis kelas ni terus jawab. Okey, terus jawab. Okey. Dah buka kan? Cubalah try satu. Dia boleh ni tau, dia boleh alihkan dia punya apa panggil ni? Contoh-contoh tu dia boleh alihkan masuk ke dalam kotak-kotak yang disediakan. Arahan dia tarik kotak, ada isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Okey. Nanti tarik je kotak tu, bawa masuk. Pilihlah jawapan yang betul. Macam ni kan, sekejap saya tunjuk. Okey, contoh kan, tulislah nama. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada. Apa dia? Ustaz, yang bertabuih tu kan? Kalau dah siap, PM Ustaz ke? PM saya lah, tapi dekat Telegram Okey. boleh sebab WhatsApp saya takut hilang dia punya ni, sebab baru-baru ni set saya masuk air, jadi dokumen-dokumen banyak hilang.
Okey, ni contoh dia. Okey, katalah bahasa orang yang berada di sekeliling. Contoh-contoh sebagai satu jawapan. Tarik je. Tarik je kotak tu. Ni nampak boleh tarik-tarik ni. Boleh alih-alih. Okey. Itu je lah kita punya kelas hari ini. Okey, saya nak ingatkan semula. Okey, apa yang kita belajar hari ini? Saya nak ulang semula. Siapa boleh volunteer untuk rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini? Seorang wakil lelaki, seorang wakil perempuan. Boleh tak? Rumuskan apa yang kita belajar hari ini dan apakah yang perlu kita lakukan sebagai seorang jiran. Siapa yang tak pernah? Adam Haikal. Boleh Adam Haikal? Halimah Sa'diah. Mic lupa tutup ke ataupun nak jawab? Halimah Sa'diah boleh? Halimah Sa'diah. Ha? Orang tidur apa tu? Okay, siapa? Volunteer. Seorang lah, seorang. Alimatun, boleh Alimatun? Weh. Ustaz tadi lain saya teruk. Oh, saya pun jauh pertengahan. Oh, okay, tak apa. Okay, siapa? Yang lain? Saya meminta tetamu memberi ID tak ternampak ID. Okay, lagi? Rasulullah menyuruh Abu Zar menanyakan ketika memasak untuk diberikan. Rasulullah meminta dia lebih keutamaan dalam memberikan hadiah dan makanan kepada meminta sebagian diberi keutamaan pembeli dan menawarkan. Okey. Bagus Halimah Sa'diah. Suaranya agak tak apa jelas tapi boleh dengar lah kan. Okey, tak apa. Lain tak apa, okey. Okey, hari ni macam biasa kita masuk jiran. Saya nak sentuh lagi semula. Masuk jiran ni apa? Dari segi bahasa, orang yang berada di sekeliling kita. Okey. Yang dari segi istilah bermaksud orang yang tinggal berdekatan dengan kita sebanyak 40 buah rumah. Okey, 40 buah rumah di hadapan kita, 40 buah rumah di kanan kita, di rumah bahagian kiri kita, di belakang kita, di setiap penjuru. Bukan hanya 4 penjuru itu, tetapi di setiap penjuru, tenggara, barat daya, barat laut, itu semua tu sekeliling kita sebanyak 40 buah rumah, itulah jiran-jiran kita. Okey, kemudian kita belajar mengenai adab Rasulullah. Adab Rasulullah berjiran, macam mana Rasulullah berjiran dengan mengamalkan sifat-sifat kejiranan. Tiap kali dia buat makanan lebih, disediakan makanan lebih untuk diberikan makan kepada jiran-jiran, kan? Baginda melayan jiran-jiran yang bukan Islam dengan baik, macam-macam lagi. Okey, kemudian kita menyentuh mengenai apa dia yang perlu kita amalkan dalam hidup berjiran. Kewajipan kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang yang ada jiran, kita kena amalkan apa. Tidak kira lah Muslim ataupun tidak, tapi bila kita amalkan tanggungjawab sebagai seorang jiran, akan jadilah kebaikan-kebaikan pada sekeliling kita, jiran-jiran kita. Okey, baik. Seterusnya kita tahu berkaitan dengan hikmah mengamalkan adab
adab berjiran. Apa dia kesan apabila kita mengamalkan hidup berjiran ni? Tanggungjawab kejiranan kita amalkan dan sebagainya. Apakah kesannya? Okey, kemudian itu saja. Okey, itu saja. Kita sebagai jiran amalkanlah. Kalau jiran kita tak buat tanggungjawab sebagai jiran, kita tunjukkan kepada mereka yang kita hidup berjiran dan kita buat tanggungjawab tu kepada jiran kita. Kita bagi hadiah, kita makan dan sebagainya. Okey, kita bagi makan, kita jemput dia datang rumah, ziarah menziarahi. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Okey. Alright, baik. Sekarang jam menunjukkan 9.42. Saya rasa awal lah tajuk hari ni kita habis. Tapi tak apa. Masing-masing pun yelah, lepas cuti faham-faham je lah, ngantuk apa semua kan. Kita pula kelas yang pertama hari Isnin ni, confirm lah nak sambung tidur. Kalau boleh tidur lah, kalau tak ada kelas lah. Kalau ada kelas, pergilah kelas. Okay. Baik, sebelum itu saya nak mengingatkan semula, jangan lupa buat kerja. Lepas tu jawab apa yang saya bagi tadi, ujian tadi. Kemudian kita amalkan sifat-sifat tanggungjawab sebagai seorang jiran. Nampak kejahatan, kita tegur sebagai jiran. Tegur pula, jangan salahkan mereka. Okey, kita buat baik kepada jiran-jiran kita. Sebab nanti bila kita mati nanti, meninggal nanti, jiran-jiran kita juga yang akan membantu kita, yang akan menguruskan jenazah kita. Dan mayat kita, mereka lah yang akan kafankan. Mayat kita, mereka lah yang akan angkat usung jenazah kita. Mereka lah yang tanam kita. Okay? Jadi kita balas sebelum kita meninggal, kita buat baik dan kita amalkan tanggungjawab kepada mereka. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Hadza billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih semua. Jumpa minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam.